Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ba'd. Allah, kita sambung lagi daripada bacaan kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah, hadis yang seterusnya daripada kitab bab iman, kalimah thayyibah. Qala Awsat radhiyallahu anhu qala khatabna Abu Bakr radhiyallahu anhu faqala قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام هذا عام الأول وبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر رضي الله عنه سلوا الله المعافاة أو قال العافية فلم يؤت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية أو المعافاة رواه أحمد. Hadrat Awsat radhiyallahu anhu berkata bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada kami semasa memberi penerangan, memberi khutbah. Setahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tempat saya berdiri ini, yakni untuk menyampaikan khutbah. Kemudian beliau menangis, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Setelah itu beliau berkata, pohonlah afiat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri, kerana selepas iman dan yakin, selepas daripada iman yakin kita, tiada nikmat yang lebih baik daripada afiat yang diberikan kepada seseorang. Sekali lagi, Hadrat Asar radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada kami semasa memberi satu penerangan, setahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tempat saya berdiri ini, yakni untuk menyampaikan khutbah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Setelah itu beliau berkata, pohonlah afiat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri, kerana selepas iman dan yakin, tiada nikmat yang lebih baik daripada afiat yang diberikan kepada seseorang. Jadi yang paling penting sekali ialah kita kena minta berkenaan dengan iman ini, kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam asar ini Abu Bakar radhiyallahu anhu kata salullah, kamu mintalah dengan Allah. Mintalah dengan Allah. Apa dia dalam asar ini dia tekankan tentang al-mu'afah ataupun al-afiyah, keafiatan. Tapi daripada yang hadis selepas pada itu ataupun kata-kata dia selepas pada itu menunjukkan selepas daripada keafiatan ini adalah nikmat yang terbaik, jatuh nombor 2 selepas yang paling afdal, iaitu iman. Ia nikmat yang sangat besar, iman yakin, al-yaqinu, yakni keyakinan kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu taala. Sebab tu kita kena minta. Sebagaimana kita minta sihat, kita minta tu minta ni, maka begitu juga iman ini juga kita kena minta. Kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis seterusnya, an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwal salahi hadhihi al-ummati bil yaqin waz zuhdi wa awwal fasadiha bil bukhli wal amal. Rawahu al-Baihaqi. Sayyidina Abdullah bin Sayyidina daripada Amr ibn Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, permulaan islah, yakni usaha membaiki umat ini, ialah dengan perantaraan yakin, usaha atas keyakinan umat ini pada Allah Subhanahu wa taala, iman yakin kita, wazuhdi, dan juga kezuhudan. Zuhud ini cara mudahnya ialah tidak gemarkan dunia. Sementara permulaan kehancuran umat ini ialah dengan sebab kedekut serta panjang angan-angan. Sekali lagi, daripada Amr ibn Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwal salahi hadhihi al-ummah, permulaan islah, usaha memperbaiki
umat ini ialah dengan perantaraan bil yakin, dengan perantaraan yakin, iman yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala, wazuhdi dan juga kezuhudan, wa awwal fasadiha dan bermula permulaan pada kehancuran dia ialah kehancuran umat ni ialah bil bukhl, dengan kedekut. Bila umat ini mula rasa kedekut, wa al amalu dan berangan-angan, panjang angan-angan. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi kita ni kalau nak baiki diri kita, yang pertama sekali sudah tentu kita kena usaha atau iman kita, yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bil yakin, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dengan yakin ni dua perkara yang berbeza. Ulama buat tamsil mudah ya. Contoh kalau kita pergi satu sarkas, ada satu pertunjukan, seorang pemanah dia dengan anak dia buat pertunjukan. Bila suruh anak dia berdiri satu jauh, jarak yang jauh, letak buah apple atas kepala. Kita pun tengok dia panas, memang kena buah apple tu. Kita percaya sebab kita dah tengok, kita percaya memang terror ni, pandai ni pemanah ni. Tapi yakin ini, kita nak tahu kita yakin tak yakin. Kalau dia kata sekarang siapa penonton nak cuba pula, pergi ganti anak saya, letak buah apple atas kepala kan. Pada masa tu kita percaya dia pandai, tapi pada masa tu jauh mana keyakinan kita dengan kepandaian dia, kemahiran dia memanah tu. Pada masa itulah akan teruji. Jadi sebab tu yakin ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena yakin sungguh-sungguh. Allah saja Rabb, Allah Taala saja Rabb, Allah Taala sajalah ilah, la ilaha illallah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu Wa Taala lah semata-mata yang mencipta, yang memiliki ciptaan dia, yang memegang segala manfaat dan mudarat. Kita kena usaha dah yakin kita. Ini usaha iman. Bizuhdi dan kezuhudan. Zuhud ini apa maksud zuhud? Maknanya zuhud ini dia tidak terkesan dengan keduniaan, dengan kebendaan. Itu zuhud. Tidak terkesan dengan kebendaan, keduniaan. Jadi perkara ini hanya akan datang apabila kita yakin dengan janji Allah tentang akhirat. Bila kita betul-betul rasa akhirat itu besar, barulah kita akan tidak terkesan dengan keduniaan. Barulah kita tak terkesan dengan keduniaan. Kalau tidak, kita akan lebih terkesan dengan keduniaan, kebendaan. Sebab bila akhirat kita rasa, kita percaya akhirat adalah akhirat, akan mati akan jumpa akhirat. Tetapi sejauh mana keyakinan kita pada janji Allah SWT berkenaan akhirat, dengan berita-berita tentang akhirat, dengan balasan ganjaran di akhirat. Jadi itulah benda yang perkara pertama yang Nabi SAW usaha untuk baiki umat ini ialah bil yakin wa zuhdi. Bila mereka telah cinta akhirat, maka mereka akan zuhud dengan dunia. Kalau satu orang yang zuhud dengan dunia ni, kereta rosak, kereta terlanggar, kereta tu tercalar, dia tidak akan terkesan sangat. Sebab apa? Itu keduniaan. Tetapi kalau tiba-tiba hari tu tak sempat nak baca surah Waqiah, tak sempat nak sembahyang duha, dia akan terkesan. Dia sangat-sangat terkesan. Allah, ruginya aku. Jadi ni keadaan para sahabat Nabi SAW, mereka telah diusahakan dengan perkara itu. Dan kata Nabi SAW lagi, bahagian kedua daripada hadis ni ialah kerosakan umat ini bermula dengan apa? Bil bukhli, kedekut. Kenapa kedekut? Kedekut ini maksudnya dia kedekut untuk belanjakan harta untuk kebaikan, untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud kedekut. Kan? Maksud kedekut di sini, sebab apa kedekut? Kerana pertama kebesaran dunia tu, dia sayang sangat dengan harta dia, dengan kebendaan yang dia ada. Tapi dalam masa yang sama, kedekut ni juga ialah kerana dia tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sedekah ni tak ada habis lah duit aku, habislah harta aku. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW kata apa? As-sadaqatu burhanun. Sedekah itu satu bukti. Bukti pada apa? Bukti pada iman kita dengan Allah SWT. Kita yakin dengan janji Allah SWT, yakin Allah Ta'ala bagi rezeki, dan Allah Ta'ala, dan kita yakin apa yang kita sedekah tu janji Allah tak akan rugi, tak akan rosak, tak akan hilang, tak akan kurang.
Inilah perkara yang kita nak usaha masih berkait dengan yakin. Masih berkait dengan yakin. Ya. Jadi itu hadis yang pendek saja tapi sebenarnya sangat besar. Wal amalu, dan amal ini, dan amal itu, wal amalu ni maksud dia angan-angan. Wasak, bila angan-angan dia akan jadi wasak. Dia akan jadi wasak. Kita panjang angan-angan, kita duk rasa panjang lagi umur aku ni, macam-macam perancangan, sehingga kita lupa tentang perkara yang kita kena buat segera. Iman, amal soleh adalah perkara yang segera, perkara yang segera. Hadis seterusnya, An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah hatta haqqa tawakkulihi la ruziktum kama tarzuqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Rawahu Tirmizi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu taala sebagaimana hak bertawakal, sebagaimana tawakal yang sebenarnya, hak tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal ia, sudah tentu kamu akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki." Mereka keluar daripada sarang dia, terbang pagi-pagi dengan perut kosong pada waktu pagi dan pulang dengan perut penuh pada waktu petang. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah kamu bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakal yang sebenar-benarnya, sudah tentu kamu akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki." Mereka keluar dengan perut kosong pada waktu pagi dan pulang dengan perut penuh pada waktu petang. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi daripada hadis ini ialah berkenaan dengan keyakinan kita, kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki. Jadi kita ini, kalau kita ni jadi macam burung, mereka keluar dalam perut kosong, tak tahu apa lagi, tak tahu bukan dia ada pejabat, ada tempat, dia confirm ada, tapi ia adalah dengan penuh pengharapan pada Allah, dia akan keluar, dia akan terbang ke sana ke sini, dan dia balik dalam keadaan perut yang kenyang, yang dengan penuh dengan isi, yang mana inilah rezeki yang sebagaimana dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini, kita nak kena tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala, berserah bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Macam burung tadilah. Tapi bukanlah maksud tu dengan bertawakal tu dia duduk dalam sarang dia, tidak. Sebab tu Nabi SAW beritahu dia keluar pada waktu pagi, dia berusaha, berikhtiar. Tetapi yakin kita, kena tawakal kita, pergantungan kita, pengharapan kita ialah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 hadis yang kita dengar hari ini berkenaan dengan keyakinan kita dengan sebagaimana yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang mencipta, yang memelihara, yang memiliki manfaat mudarat, yang memberi rezeki, yang tidak ada benda boleh berlaku tanpa izin dia, yang tidak akan berlaku satu apapun tanpa izin Allah, dan apa yang Allah Ta'ala kendaki sahaja itu sahaja yang akan berlaku. Inilah kandungan sebenar kalimah la ilaha illallah yang kita kena cakapkan hari-hari. Percakapan tentang la ilaha illallah, percakapan tentang penafian kita terhadap kebesaran makhluk, dan kita hanya mengisbatkan keyakinan kita pada Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala beri taufik untuk kita usahakan iman yakin kita ini sebagaimana yang dipesan oleh Nabi SAW ini, dan sebenarnya kita dapat sampaikan pula kepada orang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin wa syukru lahu syukrul hamidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
bersyukur sangat-sangat ya Allah. Wahai Allah, berlalu separuh Ramadan ya Allah, dan yang ada harapan pada kami separuh yang kedua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami untuk kami dapat terus bersama Ramadan ini ya Allah. Wahai Allah, berilah taufik kepada kami ya Allah, untuk kami penuhi isi Ramadan kami dengan amal-amal saleh ya Allah, dengan amal-amal yang menyebabkan Kau semakin suka, semakin gembira dengan kami, dan menyebabkan Kau suka untuk ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Wahai Allah, ampunlah kami ya Allah, banyak kelalaian kami ya Allah, banyak kelemahan kami ya Allah, banyak kami lalai dengan perkara-perkara lain, dan kami abaikan segala amal-amal ibadah dalam Ramadan ini ya Allah. Wahai Allah, jagalah puasa kami, jagalah solat kami ya Allah, jagalah Quran kami ya Allah, jagalah untuk kami yang mulai kami ya Allah, jagalah untuk kami sedekah kami ya Allah. Wahai Allah, bantulah kami ya Allah, ya Allah, bantulah kami ya Allah, untuk kami dapat penuhkan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang saleh, amalan yang menyebabkan Kau redha dengan kami ya Allah. Wahai Allah, terimalah kami ya Allah, segala kelemahan kami Kau ampunkanlah ya Allah, kekurangan Kau sempurnakanlah ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.